A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Insyaallah kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin amin. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi niat yang ikhlas kepada kita, perasaan untuk menghadiri majlis ilmu yang baik seperti pada malam ini, insya-Allah. Jadi pada malam ni insya-Allah kita akan menyambung sedikit lagi, insya-Allah, sesi berkaitan dengan hadis nombor 1. Hadis nombor 1, hadis pertama, al-hadisul awwal, yang telah kita baca pada sesi lepas daripada buku Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis 40 yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi. Jadi hadis yang telah kita bincang pada minggu lepas ialah an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi hadis ni adalah diriwayatkan oleh dua periwayat hadis yang paling tinggi martabatnya bagi ahli sunnah wal jamaah. Jadi saya sebut tu ahli sunnah wal jamaah. Kalau ikut Syiah ni dia lain pula. Dia tak suka Bukhari, tak suka Muslim. Jadi bagi dia ada periwayat dia sendiri. Tapi bagi ahli sunnah wal jamaah, bila sebut Al-Bukhari dan Muslim, maka itulah yang tertinggi. Tak kiralah dia ni mazhab Syafi'i ke, Hanafi ke, Maliki ke, Hambali ke, semua menerima Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua juga, mungkin perkara yang saya tak pasti, saya rasa dah sebut pada sesi lepas ataupun tak sebut, wallahu a'lam bissawab. Kadang-kadang hadis ni disebut diriwayatkan oleh syaikhan, dia kata. Kadang-kadang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, kadang-kadang dikata diriwayatkan oleh syaikhan. Syaikhan ni maknanya dua syekh, maknanya. Dalam bahasa Arabnya, dua syekh maksudnya ialah Bukhari dan Muslim. Dua syekh, syekh. Tapi dia ada beza sikit. Bagi ulama hadis, kalau sebut Bukhari dan Muslim, hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Satu lagi dia kata hadis ini diriwayatkan oleh syaikhan. Dia ada difference sikit, dia ada beza, dia tak sama tu. Jadi kalau kita ni orang biasa, kita pakai tak apalah, sama je tak. Tapi sebenarnya tidak sama. Jadi dalam riwayat hadis ni dia ada teknik-teknik dia ada pendetailan dia yang saya rasa tak perlu sentuhlah kat sini pada malam ni. Tapi nak ceritanya ada beza. Yang keduanya, kita telah sebut juga, saya rasa apa yang disebutkan, wallahu alam, saya pun lupa juga ni, disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i tentang hadis ini. Hadis ni saya pun tak baca terjemahan, kira semua kita dah dengar hari tu terjemahan dia. Saya ringkaskan. Hadis ni disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i, dia kata hadis niat ini termasuk di dalam 70 bab. 70 bab maknanya bab fiqh semua masuk tentang niat ini. Hadis ni saja. Jadi hadis sangat penting lah maksudnya, menurut Imam Asy-Syafi'i. Kemudian ada setengah ulama kata hadis ni adalah 1/3 daripada ilmu. 1/3 daripada ilmu ni macam mana dikira kalau kita ikut kita, nak kira macam mana ilmu ni. 1/3 ilmu ni dia kata sebab manusia ni ada tiga benda pada manusia ni: hati, fikiran dan juga
badan. Jadi itu menurut, jadi bila niat ni ialah hati maknanya. Jadi bila sebut hati bermakna semua benda tak akan jadi kalau hati tak setuju, kalau hati tak ikhlas gitu. Walaupun body buat, walaupun badan ni sembahyang walaupun body ni niat berpuasa 1 hari 1 malam, 3 hari 4 hari puasa, tapi tak jadi, tak sah kalau tak ada niat ataupun niat tak ikhlas. Jadi itu penjelasan ulama kenapa dia kata 1/3. Hadis ni masuk dalam 1/3 Islam. Seterusnya lagi, semua imam-imam ni saya kata pun dah sebut dulu, semua imam-imam besar Ahli Sunnah wal Jamaah, mereka telah meletakkan hadis ini di dalam awal bab, maknanya buku-buku mereka, sama ada contohnya Imam Bukhari contohnya, ataupun Imam As-Sayuti, ataupun Imam An-Nawawi dalam kitabnya Majmu' ni saya dah sebut juga, wallahu alam ada sebut itu kan, kitab besar tu mazhab Syafi'i, kitab terbesar dalam fiqh mazhab Syafi'i. Hadis ni diletakkan di depan juga, nak menceritakan bahawa kita bacalah apa-apa pun, kita mengajilah apa-apa pun, kita buatlah apa-apa pun, kalau niat tak betul, jadi orang kata benda saja, bukan sengaja, saja tak dapat apa, free, gratis, gratis. Indonesia kata. Kemudian yang ke berapa dah ni? Yang keempat saya ada sebut juga hari itu tentang, dia katakan hadis ini berkaitan dengan satu peristiwa. Peristiwa apa tu? Peristiwa itu iaitu peristiwa hijrah Ummi Qais nama dia. Ada seorang bernama Ummi Qais. Jadi Ummi Qais ni ialah seorang perempuan. Ummi itu perempuan. Dia ni berkapal kita katakan, zaman moden. Berkapal. Ada seorang berkenan kat dia. Cuma dalam riwayat-riwayat dia tak sebut nama orang tu. Jadi oleh kerana Ummu Qais ni dia Islam, dia telah berhijrah ke Madinah. Kemudian ni dia kirim, tak tahulah kirim macam mana, kirim WhatsApp taklah kirim Telegram pun tidaklah dia kirim mesej pun tidaklah, tak tahulah kirim macam mana. Dia beritahu kepada lelaki ni, kalau kau nak kahwin dengan aku, kau kena hijrah. Jadi orang lelaki itu pun, budak lelaki itu, pemuda itu berhijrahlah daripada Mekah ke Madinah, lalu dipanggil lelaki ini Muhajir Ummi Qais. Gitu. Muhajir itu bukan nama dia, Muhajir itu sebab dia berhijrah. Orang yang berhijrah kerana Ummi Qais. Tetapi nak sebutnya, saya dah sebut hari itu tapi tak sebut, tetapi ni tak sebut lagi. Iaitu orang yang mengatakan bahawa hadis ni sebenarnya adalah berkaitan dengan orang ni, sebenarnya kurang tepat sikit. Nabi tidak mengatakan hadis ni kerana peristiwa ni, tapi peristiwa ni menjadi cerita kepada hadis ni. Macam tu dia bukan sebab. Dalam hadis dia ada satu perkara, nama dia asbabul wurud, nama dia asbabul wurud. Waw ra waw dal wurud. Kalau dalam tafsir dalam Quran dia ada dipanggil asbabun nuzul. Asbabun nuzul ni sebab turun ayat. Kalau berlaku peristiwa ni turun ayat ni, berlaku peristiwa ni turun ayat ni. Itu nama dia asbabun nuzul. Tapi kalau hadis dia panggil asbabul wurud. Sebab kenapa Nabi sebut hadis tu? Kenapa Nabi cakap hadis tu? Kenapa Nabi mengeluarkan tu? Jadi ada buku lah ada buku khusus, ada kitab dia, nama dia Asbab Wurudul Hadis nama dia. Tu kitab pula Asbabun Nuzul, Asbabul Wurud. Jadi kalau kita nak tahu, kita tak jumpa apa? Tak jumpa hadis ni dikaitkan dengan Ummi Qais tu. Sebab ada orang duk cerita banyak tapi kesimpulan dia ialah hadis ini bukan sebabnya peristiwa ni, tetapi peristiwa ini menceritakan tentang hadis ini. Gitu complicated sikit, minta maaf lah Seterusnya lagi, walaupun cerita tadi adalah cerita yang sahih
Cerita Ummi Qais tu cerita betul. Tapi bukan tengah hadis ni. Okey, jadi dan seterusnya, saya nak sebut beberapa perkara lagi insya-Allah pada malam ni, iaitu apa ni? Yang berkaitan dengan tentang syarah, beberapa berkaitan dengan hadis ni, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut dalam hadis ni, innama likulli imri'in ma nawa. Maksudnya bagi setiap orang mengikut apa yang dia niat. Ulama-ulama hadis dia telah menceritakan benda ni. Masalah, dia buat satu masalah. Masalahnya kita berniat nak buat satu benda, tapi kita tak terbuat benda tu. Tak terbuat tu, kenapa tak terbuat? Bukan tak nak buat, tapi tidak terbuat. Boleh pahala tak? Pahala kerana tak terbuat tu. Itu soalan dia. Jadi ulama-ulama menceritakan tentang masalah ni, sebab kalau ikut tu dalam hadis ni kata wa innama likulli imri'in ma nawa. Bagi setiap orang itu mengikut apa yang dia niat. Dah kalau saya niat satu benda, tapi tiba-tiba saya nak buat tak boleh. Bukan saya tak nak buat, cuma saya tak boleh buat. Jadi apa adakah dapat pahala ataupun tidak? Ulama-ulama yang menceritakan perkara ni, dia bawa satu hadis. Dia bawa satu hadis yang berkaitan dengan perkara ni. Jadi saya kata hadis atau hadis, iaitu dia kata ada seorang lelaki, dia ni dapat dua perkara dia dapat, ilmu dan juga harta. Kemudian banyak dapat ni. Kemudian dia pun beramallah dengan ilmunya dan berinfaklah dengan hartanya. Kita ni ada yang dapat ada harta tak ada ilmu, ada ilmu tak ada harta. Ada orang yang ada harta tapi ada ilmu, tapi dia kata dalam cerita hadis ni, ada ilmu tapi dia kata bestnya kalau aku ni dapat ada harta, boleh aku nak derma kan. Tiba-tiba dia berusaha pun tak dapat juga, tak kaya-kaya dia. Duduk miskin macam itulah. Dia tahu boleh pahala tak dia. Jadi jawapan ulama kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, dalam hadis ni dalam riwayat Ibnu Majah. Dia kata, Nabi kata, orang tersebut mendapat pahala seperti orang yang pertama. Orang mana tu? Orang yang mana ada ilmu tapi tak ada harta, tapi bercita-cita kalau ada harta dia akan dermakan harta dia akan infakkan harta dia. Tiba-tiba dia harta tak dapat, maka dia akan dapat pahala sama seperti orang yang pertama, iaitu orang ada ilmu dan ada harta. Ni cerita ni best tak? Hadis ni riwayat Ibnu Majah, dan ulama telah sepakat mengatakan hadis ini yang saya sebut ni adalah menjadi penjelasan kepada wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi itu maksud dia. Jadi maknanya niat ni insya-Allah, sebab itulah kita semua ni kita semua yang hadir pada malam ni berniat semua. Contohnya apa? Berniat nak duduk dalam majlis ilmu tiap-tiap malam, kalau ada tiap-tiap malam sini tak? Kalau ada tiap-tiap malam, datang tiap-tiap malam. Gitu. Dan niat lagi. Kalau ada tiap-tiap hari, Zuhur, Maghrib, Isyak, Subuh. Contohnya kan. Niat. Tapi niat tu mesti niat betul-betul bukan niat saja, bukan kalau saja nama dia angan-angan itu tak jadi. Dia nama dia an-niyah. An-niyah tu ialah apa? Yang saya sebut itu qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi. Kita qasad dan kita berusaha untuk dapat benda tu. Jadi kalau nak datang, tiba-tiba orang datang rumah, nak macam mana dapat pahala tak? Jadi itu untung tak? Ada dalam Imam Nawawi, dia telah bawa banyak hadis yang menceritakan tentang perkara ni. Salah satunya yang menariknya ialah dia kata Nabi SAW pada satu hari, satu ketika Nabi bersama dengan para sahabat ni berjalan dalam satu peperangan. Dulu jalan kaki bukan naik kapal terbang, bukan naik truk jalan. Sahabat-sahabat Nabi dulu biasanya kalau pergi berperang ni, satu ekor unta 3 orang bergilir, sebab unta tak cukup. Kita sekarang ni satu kereta 3 orang juga 5 orang juga tapi ni maknanya unta tak boleh naik 3 orang, mati unta tu kan nanti. Jadi dia bergilir biasanya. Bergilir, naik, orang ni turun, orang ni penat.
Sampai kalau ikut zaman dulu cerita pada sahabat ni, oleh kerana jauhnya mereka ni berjalan, sampai kaki mereka ni pecah-pecah. Dah dulu mana ada slipper dah, mana ada kasut boot mana ada. Berjalan pula pada pasir, panas pula tu, batu pula tu. Jadi macam mana tak pecah, tapi mereka ni sabar. Jadi mereka ni berjalan naik bukit turun bukit, naik bukit turun bukit. Kemudian Nabi SAW berkata kepada mereka, Nabi kata di Madinah sana tu, masa tu di Madinah tu tempat Nabi dan para sahabat. Nabi kata di Madinah tu ada beberapa orang yang mana mereka ni nak ikut kita, tapi mereka ni tak ikut. Sebab apa? Tertahan oleh uzur. Nabi kata mana'ahum al-uzru, mereka ni tak boleh pergi sebab ada uzur. Ada uzur ni macam-macam lah uzur yang maksud saya ni ialah, maksud Nabi ni ialah uzur yang syar'i lah bukan uzur tak syar'i. Dia ada juga kadang-kadang tau, kenapa tak pergi belajar malam ni, rasa gatal pun bukan uzur. Kalau kita kata kan lapar sangat-sangat sampai kau tak makan tak boleh, itu uzur kan, dia kata uzur syar'i. Tapi kita banyak ni tak uzur tau, kadang-kadang tak ada uzur tau. Kenapa tak datang? Tahu rasa malas. Malas ni masalah tau. Kadang-kadang kita pun lah kat mana-mana lah. Saya pernah tengok ni di Malaysia ni, cikgu seorang duduk cerita, cikgu ustaz duduk kat depan ni, anak muridnya seorang je. Tengok daripada luar bunyi popang kuat ni, ramai orang dalam masjid ni kata. Tengok-tengok masuk seorang, Allah sedih sungguh kata. Ni cerita tak ni. Jadi bila dapat kat sini tengok ramai, alhamdulillah tak apalah. Jadi orang tak datang tu semua berniat semua berniat nak datang insya-Allah. Jadi itu hadis dia, hadis pasal apa ni, maksud wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kemudian seterusnya saya pilih-pilih ni sebab kalau baca belaka ni kira apa ni berapa kali 10 sesi pun tak habis. Sekarang ni dia kata kalamul ulama haulan niyyah yaqa'u fi wajhaini. Ulama-ulama telah bincang niat ni ada dua bentuk. Jadi saya bagi nama niat ni, saya bagi nama satunya niat ahli fiqh dia kata. Sebab Islam ni terbahagi kepada tiga tau. Satu akidah, yang kedua fiqh, yang ketiga tasawuf kita nama dia. Jadi bila sebut niat ni dia masuk dalam ni satu fiqh, satu tasawuf. Ataupun dia panggil dalam buku ni dia kata niat ahli suluk dia panggil. Ahli suluk ni suluk ni maknanya tasawuf lah orang yang berbicara tentang hati, orang yang jadi dia kata yang pertamanya niat ialah niat yang ahli fiqh. Niatnya ialah niat yang membahagikan, yang menentukan apa yang kita buat tu apa tujuan dia. Contoh kata, contoh sini ialah fal imsak anil akli yakunu litatbid. Ada orang dia tak makan kata. Sebab apa tak makan? Sebab esok nak ambil darah. Jadi niat tu nak ambil darah. Jadi bila niat nak ambil darah, maknanya boleh ambil darah lah. Dia tak boleh niat pahala puasa. Tapi ada orang tanya pula, macam mana kalau kita niat dua-dua serentak, boleh tak? Saya niat puasa, tapi sebab esok nak ambil darah, jadi alang-alang ambil darah, baik saya puasa. Macam mana tu? Kira boleh tak boleh? Sah puasa ke tak? Kalau ikut sah puasa, sah. Tapi kita pergi pula nanti niat yang kedua tu, niat ahli suluk dia panggil. Niat ikut ni ialah sah, betul kan? Contoh lagi dia buat contoh ialah niat membezakan amalan ni ialah seperti mandi. Pagi ni Jumaat, hari ni Jumaat Pagi tadi mandi. Mandi sebab apa? Sebab lepas basuh kereta, busuk badan ataupun sebab berlari panjat bukit, tasik lama balik berpeluh-peluh nanti kan. Busuk saya nak pergi sembahyang, macam mana busuk? Jadi mandi. Mandi tu mandi apa? Niat Jumaat ke ataupun niat kerana busuk? Itu kalau kerana busuk dapat pahala busuk, bukan pahala busuk, dapat kerana hilangkan busuk tu. Tapi kalau kerana niat sebab nak Jumaat, so dapat pahala Jumaat. Itu jadi dia kata niat tu. Buat contoh lagi, seorang yang kata kena mandi wajib kena mandi wajib, tapi dia malam tu elektrik tak ada, kipas aircon mati dia pun panas malam tu dia berjunuk. Esok panas dia kata pergi mandi.
Sebab apa? Kerana nak menyejukkan badan. Litabrid dia bagi. Tiba-tiba sudah tu, Allah, lupa aku berjunuk tu. Macam mana? Mandi dah rata dah, sah tak sah? Tak sah. Jadi kena mandi balik. Sebab apa? Dia tidak ada niat tadi. Even kalau niat tengah-tengah pun tak boleh Haji tahu. Oh, niat tengah-tengah. Dah mandi, Allah lupa. Tak apalah, tok baki ni basuh kaki ni niat. Tak boleh. Dia niat junuk tu kena permulaan. Yang mula-mula sentuh air tu. Bukan maksud mula sentuh air, tapi maknanya lepas tu dia ratakan macam tu. Jadi niat ni, itu nama dia niat fiqh. Niat membezakan di antara satu amalan dengan satu amalan. Kemudian yang kedua, niat dipanggil niat as-suluk, iaitu niat ni diterima ataupun tak terima amalan. Jadi kalau fiqh ni jelas, clear semua, tak semesti diterima kalau ikutnya. Sebab apa? Suluk tu tak selesai. Suluk tu. Jadi serupa seperti kita kata kita semayang dah sah dah, cukup rukun, cukup apa, tiba-tiba tak khusyuk. Jadi macam mana Allah tengok khusyuk kita ke Allah tengok niat kita, niat cara perbuatan? Allah tengok dua-dua, sebagaimana kita sebut gitu. Seterusnya ialah dalam bahasa Arab ada dua perkataan, iaitu azam dan juga niat. Azam juga niat, azam Jadi ulama-ulama bincang benda ni panjang. Apa makna azam? Azam ni berazam tak? Saya nak buat akan datang. Kalau niat, saya berniat. Kalau Melayu ni niat belaka tau. Rasa nak pergi Mekah. Saya berniat nak pergi Mekah. Bila nak pergi Mekah? Duduk rumah lagi, tahun depan nak pergi Mekah. Tak jadi niat tu sebenarnya. Itu sebenarnya bukan niat, nama itu azam nama dia. Jadi ulama-ulama kata al-azmu ni bil fi'lil mustaqbal, ialah perbuatan yang kita buat untuk masa akan datang. Kalau masa kita buat sekarang ni, dia tak panggil al-qasdu ataupun an-niyah. Jadi an-niyah tu ialah al-hadir al-mutahaqqaq, benda yang sekarang yang kita buat, yang kita sedap buat. Kecuali ulama kata satu kan, puasa dia kata. Puasa boleh berniat pada waktu malam, tak perlu tunggu subuh tak perlu tunggu pukul 5:20 kata tunggu 5:20, tunggu nak naik subuh tu 5:19 get ready semua. Ini bukan nak berlari ke. Jadi ulama telah mengecualikan puasa daripada niat pada awal waktunya tu. Tapi kalau sembahyang tak boleh. Niat sembahyang masa ambil wuduk, lepas tu naik ni. Tak boleh. Sebab apa? Niat sembahyang mesti semasa takbiratul ihram, sebab dia kena starting. Jadi ada benda boleh, ada benda tak boleh. Kalau haji macam mana? Bila niat haji? Niat haji atau umrah ni? Muda-muda macam mana? Pernah pergi umrah? Pernah pergi haji? Bila niat haji? Tak belajar lagi dia kata. Bila niat haji start Niat haji bila? Masa naik kapal terbang? Ke masa pakai kain putih? Ataupun masa sampai mana? Mikot makani, zamani. Tu insya-Allah tu cari tak nak pergi haji dia tahu. Nanti jangan salah niat. Perkara seterusnya ialah hukum talaffuz. Ulama-ulama bincang hukum talaffuz bin niyah dia panggil, iaitu bertalaffuz. Talaffuz ni iaitu kita menyebut niat. Jadi niat ni, ini saya cerita pada malam ni semua yang berkaitan hukum-hukum fiqh yang berkaitan dengan niat sebab kita cerita pasal bab niat jadi insya-Allah harapnya banyak lagi, tapi insya-Allah cuba talaffuz. Kita bila kita nak sembahyang, kita akan ada usolli usolli bila kita tengok dalam dalam rukun sembahyang tidak ada. Maknanya bila tidak ada, maknanya kalau tak usolli tu tak sebut usolli, tak sebut maknanya sembahyang tu sah. Tapi kita semua insya-Allah kan tak, sembahyang, puasa, apa lagi? Nawaitu sama rodeng tak? Lagi apa lagi? Haji. Nawaitu benda.
I'tikaf, nawaitul i'tikaf tu ada tulis kat. Mana tulis? Nawaitul i'tikaf. Lepas tu nawaitu apa lagi? Semua ada nawaitu Lagu pun ada nawaitu. Nawaitu. Jadi lagu tu lah lagu duk menyanyi kan. Nasyid tu, nawaitu. Jadi boleh jadi apa hukum? Jadi sebenarnya kalau ikut zaman Nabi dulu memanglah dia kata tak ada benda ni Dan ramailah, sebab itulah hasil daripada sini ramailah orang pula duduk kata siapa yang bertalafuz ni, berniat ni, berbunyi niat ni nawaitu usolli ni, itu adalah bid'ah yang kena bergaduh. Haram ni macam tu. Jadi macam mana sebenarnya? Jadi mengikut mazhab Syafi'i sebagaimana yang kita semua pegang sebenarnya dia kata talafuz kita usolli tu adalah sunnah dia kata. Bukan sunat. Sunat dia kata, bukan sunnah Kena beza sikit. Sunnah lain, sunat lain Sunnah ni maknanya apa yang Nabi buat Sunat dia kata sunat ni ialah satu benda yang bila kita buat kita dapat pahala. Dan kita tak buat tidak mengapa. Sunnah ni apa yang Nabi buat. Kadang-kadang ada benda sunnah tapi tak sunat tak? Ada pula macam tu ada. Benda sunnah tapi tak sunat. Adanya seperti tu kahwin 10. Sunnah tak tapi tak sunat tak. Tak sunat apa haram. Ada orang nak kahwin 10. Orang di Johor tu adalah seorang nak kahwin 10. Dia kata sunnah itu sunnah tapi tak sunat. Jadi yang sunat tak semestinya ada Nabi buat. Gitu Jadi hukum dia. Jadi kena faham molek tu antara sunnah dengan sunat. Sunat ni jadi seperti kita usolli tu Imam Syafi'i kata sunat tapi bukan sunnah. Kenapa Imam Syafi'i kata sunat? Sebab dia kata untuk membantu niat. Jadi yang wajib tu ialah niat. Niat tu dalam hati tu. Usolli aku nak sembahyang zuhur ke? Jadi kalau kita tak ada usolli fardhu zuhri, takut nanti nak sembahyang zuhur pergi sembahyang asar. Boleh. Kalau orang boleh tak macam tu? Pergi Allahu Akbar. Tak sempat nak niat Allahu Akbar pula kan. Tapi kalau terlebih sangat tu itu kelak pula 10 kali. Itu dia kata niat tak jumpa. Dia lari mana. Masa saya belajar dulu dengan tok guru saya dulu, Haji Abbas di Terengganu tu kat pondok, dulu, dia kata kalau orang buat pelik-pelik gitu tu, sampai kacau orang pula tu, itu sama ada dua dia kata. Sama ada gila atau jahil. Teruk dia. Jahil terus. Jahil ataupun gila dia kata. Kalau jahil mudah, mari sini saya nak ajar. Niat ni macam ni. Niat ni bukannya dalam hati tu sahaja aku. Bukan, itu nama dia menyebut dalam hati, membaca dalam hati. Tak betul. Niat ni ialah terlintas. Berapa second? Second. Gitu dia. Cukup dah. Tapi kena ada. Kalau tak ada, tak sah sembahyang. Untuk bantu hati tu kena ada talafuz usolli tu. Jadi talafuz ni ialah dengan bahasa Arab ke dengan Melayu? Orang tanya pula. Haji ni macam mana haji ni? Bahasa Arab ke bahasa Melayu? Kita semua bahasa Arab tak? Usolli. Saya kalau tu imam dia pakai mikrofon tak? Imam dia kuat lah tak? Usolli fardhu zuhri. Saya suka. Sebab apa? Supaya saya pun teringat juga. Jadi kalau dia dah sebut, saya tak perlu sebut dah tak? Sebab dia dah bantu saya, bantu. Macam tu aja. Jadi kuat sikit lah, tak apa kan. Dia tak kacau kan, dia membantu orang. Jadi yang tak bolehnya, ulama-ulama kata tidak boleh kalau kita berbuat bising bila kita nak sembahyang, ataupun orang dah sembahyang kita buat bising. Itu tak boleh. Dia mengganggu khusyuk orang, dia jadi haram. Berat sungguh tau. Dia jadi haram sebab apa? Kalau dia panggil tashwish, dia panggil. Tashwish ni aku pun lupa ni. Aku sembahyang baca Fatihah tak lagi. Sebab apa? Member sebelah ni jadi ganggu kita. Kalau ganggu tu haram Kalau macam tu, orang macam tu baik pergi sembahyang di rumah tak? Sebab apa? Daripada buat haram baik dia nak dapat pahala sembahyang jemaah, dia pergi kacau orang pula dah. Gitulah cerita dia. Jadi itu nama talafuz bin niyah. Jadi memanglah ada orang sebut tentang orang bincang pasal talafuz ni, ada kata haram apa ni mungkar lah tu. Itu
Itu memang adalah orang kata macam tu Jadi kita dengar sudahlah jangan balah Tapi masalah kita insya-Allah kita sebut benda tu untuk bantu hati insya-Allah. Seterusnya seterusnya lah ni nak habis saya nak habis ni sebab macam nak habis dah apa ni yang terakhir dalam buku saya ni dalam kitab ni Atharun Niyyah As-Salihah 'alal Mubahat dia panggil, iaitu dibincang tentang kesan niat dalam amalan-amalan harus. Kita dalam hidup kita ni banyak benda harus kita buat tau. Banyak benda harus maknanya kita pergi kerja, kadang-kadang kita ni lah, kita main lah, kita ni banyak benda harus. Kita berehat, kita tengok TV, kita tengok TV benda harus bukan tengok TV benda haram. Kalau tengok TV benda haram dia jadi haram tu nak kena faham juga ni. Sebab ustaz kata tengok TV harus. Tengok TV tu harus, ambil TV jangan pasang. Tengok tu harus. Tapi kalau tengok TV keluar tak, main tak pakai baju, tak pakai main baju gini, retina orang perempuan itu jadi haram itu gambar dalam tu Jadi apa-apa yang kita buat benda harus kata. Bergurau dengan isteri dan macam-macam lah. Itu sebenarnya dia kata niatlah yang menentukan amalan kita tersebut tu dapat pahala ataupun tidak. Ini bab perkara ni adalah benda yang kalau kita tak buat rugi. Sebab apa rugi? Sebab tiap-tiap hari kita buat tak? Tidur ni boleh pahala ke tak? Kata tak boleh pahala awak. Sebab apa tidur tak boleh pahala? Sebab tak ambil wuduk. Sebenarnya ambil wuduk tu tambah lagi pahala. Tapi yang penting lagi adalah niat tu. Nombor satu tu kena niat. Kalau ambil wuduk tapi tak niat tak jadi juga Ambil wuduk tidur sebab apa? Saja orang rasa mengantuk aku tidur kan. Kerana Allah, malah aku kerana Allah. Apa kerana Allah ni semayang je. Dia kata macam tu loh. Jadi kalau macam tu tidur dia rugi. 8 jam tak dapat pahala. Rugi kan? Jadi insya-Allah kita ni ada panduan-panduan ulama, saya tak nak baca Imam Nawawi kata ada. Lepas tu ada petikan-petikan sini daripada Imam As-Sayuti. Dia sebut semua. Imam Al-Iz bin Abdissalam juga adalah seorang mazhab ulama mazhab Syafi'i yang besar. Al-Iz bin Abdissalam ni. Semua mereka ni menyebutkan bahawa semua amalan mubah dia kata boleh bertukar menjadi dapat pahala. Jadi inilah modal besar kita insya-Allah kan. Yang rugi kalau kita tak buat insya-Allah. Jadi kadang-kadang kita ni bukannya benda mubah saja dapat pahala. Kadang-kadang kita ni benda yang patutnya dapat pahala tak dapat pahala. Tu. Contohnya mari mengaji mari mengaji ni. Mari belajar. Mari masjid kata. Kadang-kadang haram tak? Betul aku kata ada haram. Datang masjid jadi haram. Pelik kata. Macam mana boleh jadi haram? Sebab datang nak tunjuk ke orang? Orang belajar agama kata kan. Kenapa belajar usuluddin? Kat universiti saya. Kenapa belajar syariah? Sebab saya nak berlawan sikit ni. Nak tunjuk sikit nanti dapat doktor kata. Jadi nak tunjuk tu liyubabihin nas tu. Liyubabihin nas tu maknanya orang yang nak ego tu. Dia belajar 4 tahun tu 4 tahun tak dapat dosa juga. Sebab apa? Niat tak betul. Jadi insya-Allah saya rasa alhamdulillah dapat habis ngaji. Alhamdulillah. Topik ni yang saya petik-petik sikit daripada kitab ni tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan fiqh untuk kita pada malam ni. Jadi insya-Allah moga-moga apa yang saya baca sikit-sikit ni dapat manfaat kepada kita semua insya-Allah. Jadi kalau ada umur panjang sumur di ladang, boleh kita insya-Allah berjumpa lagi dalam hadis yang kedua insya-Allah. Jadi hadis yang kedua ni nak trailernya panjang. Panjang. Hadis ni saja baca 15 minit dah terjemahan. Minggu depan minggu akan datang insya-Allah. Jadi setakat itu sajalah insya-Allah. Minta maaf banyak-banyak apa yang terbaik, apa yang baik tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang tu daripada saya. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.